Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan malam ni kita nak kongsi lebih kurang berapa cerita malam ni? Lebih kurang dalam 3. No. 6. 7. 7? Banyaknya. Kejap kita tengok balik. Kita ada lebih kurang dalam 6. 6 cerita yang kita nak ketengahkan. Tapi sebelum kita mulakan dengan kita punya rancangan pada malam ni, saya nak introducekan kepada anda kita punya secondary host kita pada malam ni. Silakan. Hi guys, I'm Azurin. Cakap orang putih ha? Tak kisah. Hi guys, saya Azurin akan jadi host kedua anda pada malam ini. Ya, betul. Okey. Tapi jangan membesar, sebelum tu jom kita layan di intro. Okay guys, macam kita cakapkan tadi, malam ni kita ada lebih kurang dalam 6 cerita yang kita nak ketengahkan. Dan ini adalah kisah yang pertama. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay Hafiz, sebenarnya aku nak ceritakan sikit tentang kisah yang terjadi pada diri aku ni. Pada satu ketika tu, sekitar tahun 2018, aku selalu lepak bersama dengan seorang sahabat dekat lobi rumah dia. Dan rumah dia pula dekat area Selangor. Jadi, mesti ada berfikir kan, kenapa kau lepak dekat lobi je, betul tak? Okey, dekat sini aku nak explain sikit. Rumah sahabat aku ni adalah sebuah kondo yang dekat lobi ni ada kafe, ada pool, macam-macam benda lah yang ada dekat lobi tu. Okey, sebab itulah lepak dekat lobi je. And lagi satu, dia ni seorang perempuan, aku pula lelaki, nanti kan masalah pula kan. Jadi lepak punya lepak, borak punya borak, borak-borak santai sambil-sambil bertukar pendapat tentang masalah dunia. Tak sedar tak sedar dah lebih kurang dalam pukul 3 pagi macam tu. Dan aku pun minta izin lah nak balik sebabkan perjalanan masih jauh ni, aku nak balik rumah ni. Nak balik ni bukannya dekat bis. Sejam juga perjalanan ni. Jadi aku pun bergerak lah ke kereta dan drive lah keluar dari situ. Dan nak keluar daripada rumah ni, nak ke jalan besar pun lebih kurang dalam 10 minit juga bis. Kan? Dan perjalanan tu yang aku lalu tu, aku kena kena bypass satu kuil yang sangat-sangat besar. Dan semasa aku lalu dekat kuil tersebut, aku sengajalah pandang-pandang dekat patung-patung kuil tu kan. Banyak betul tau patung-patung kat situ. Kan? Dan secara tiba-tiba terdetik dekat dalam hati aku ni kan. Kalaulah katakan patung-patung ni toleh muka diorang ke arah aku ni. Tak pasal-pasal nanti kan. Kenapa kau gelak? Jadi bila sampai je dekat traffic light tu, ekor mata aku ni terpandang ada satu kelibat putih tau. Aku buat tak tahu je masa tu. Malas nak ambil pot sangat. Tapi dalam hati aku dah mula congak-congak. Kalau katakan ada benda yang akan jadi lepas ni. Jadi aku pun drive lah. Aku drive macam biasa. Dan Alhamdulillah tak ada benda yang berlaku. Dan kereta aku pun tak adalah berat mana pun kan. Sebabkan tak ada benda yang menumpang dan sebagainya. Jadi aku rasa lega lah bis. Aku rasa lega. Tapi dalam kelegaan aku tu, benda tu macam sekejap je tau. Sekejap je aku rasa lega ni. Lagi 20 minit aku nak sampai rumah. Ada satu selekoh ni, ada 2 kelibat putih dekat kiri dan juga kanan aku tau. Aku tak panik. Cumanya aku rasa marah sebab benda-benda ni, dia muncul secara tiba-tiba. Segala carutan dan juga makian dekat dalam benak aku ni, terus aku lemparkan dekat diorang ni. Jadi bila aku dah sampai dekat parking rumah tu, ada satu benda yang buat aku rasa gelisah bila aku nak naik ke rumah. Jadi untuk pengetahuan Hafiz dan juga kepada semua penonton di segmen, aku ni duduk dekat apartmen 2 tingkat. Kan? Apartmen 2 tingkat pula dah. Aku ni duduk dekat apartmen tingkat 2. Kan? Dan mulalah terfikir tentang kisah-kisah pengalaman kawan-kawan yang lain yang balik lewat diganggu dengan salah satu entiti yang kita namakan sebagai pocong. Bila nak naik ke tangga rumah tu. Jadi kisah tu insyaAllah nanti aku akan ceritakan pada lain episod. Tapi itulah. Okay, berbalik pada cerita aku ni. Aku tawakal je lah. Aku tawakal naik tangga tu. Sampailah dekat tingkat 2 tu. Dan ada 2 pagar sebelum pintu rumah aku. Dan pagar pertama tu sebelum buka, aku ludah ke kiri 3 kali. Dan aku kata, cukuplah sampai sini. Kau tumpang aku, kau ikut aku.
kau jangan ikut aku sampai ke rumah. Maksudnya aku ludah ke kiri kau tui. Tui. Ludah ke kiri. Kan? Jadi aku pun buka lah pagar yang pertama. Aku jalan sedikit, aku buka pula pagar kedua dan juga pintu rumah. Dan bila dah masuk rumah, dah basuh kaki siap-siap, ingat nak tidur. Tapi perut rasa lapar pula habis. Jadi tengok jam masa tu nak dekat pukul 4.30 pagi lebih kurang. Tapi tak apalah, makanlah sikit. Kan? Aku pun ambil nasi, aku pun tuanglah kicap sikit. Kan? Dan tengah-tengah makan tu, aku terdengar macam ada suara perempuan tengah menangis. Nangis. Dia ni buat sound effect pula malam-malam. Okey. Dan aku percaya siapa yang pernah dengar benda-benda macam ni, dia akan tahu macam mana sayunya bunyi tangisan ni. Dan secara spontan mulut aku pun cakap, aku tak bagi kau masuk rumah. Aku tak bagi kau masuk rumah. Bukannya aku nak pukul kau ke apa. Tapi tolonglah jangan ganggu aku malam-malam macam ni. Kan? Sepanjang aku tulis cerita ni Pis, untuk kau dengan juga untuk semua penonton di segmen Meremang Bulu Roma aku ni. Jadi macam itulah sedikit sebanyak perkongsian aku, dan minta maaf lah kalau katakan lama aku tak berkarya macam ni. Cacah merba jadi dia. InsyaAllah jika post ni diluluskan, ada lagi cerpen-cerpen pendek kisah kehidupan aku yang tak seberapa ni. Jadi itulah. Pak Abu ada halkum. Aku sudahi dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Leo dengan kisah dia yang pertama tentang kelibat putih ikut balik apartmen. Okay, nak tanya part yang ludah tu. Okey. Itu tahyul ke apa tu? Tak tahulah, tapi ada juga ada setengah orang cakap kalau kata kita balik rumah kita kena ludah ke belakang. Oh, yang tak baca dengar. sampai tu betul macam ludah Baca ke belakang. apa? Tak tahu baca apa lah. Dia macam baca doa ke apa, not so sure, tapi kena ludah ke belakang. Oh, yang I tahu kalau macam kita pergi mana-mana, suruh balik kita duduk kat luar sekejap. Duduk kat luar, jangan tunggu masuk kan. Jangan masuk terus. Ni kena ludah kat belakang. Yang ludah tu tu ya. Kena pula kat belakang, tiba-tiba anak-anak pula lambat nak masuk rumah, ludah kat muka dia pula. Aduh, satu hal pula. Okey. Pandailah dia ni. Itu adalah kisah yang pertama, guys. Okey, kisah yang kedua. Kan, dah seram-seram dia bagi pula pantun kelakar kat ujung tu. Kisah kedua ni pendek. Pak Abu ada halkum. Yelah, mestilah Pak Abu ada halkum. Kalau dia kata Zainab ada halkum, Jahanam. Aku ada satu cerita yang baru sangat terjadi pada aku. Aku tinggal di sebuah rumah teres dan kawasan kejiranan yang aku duduk ni adalah sangat erat. Okay. Tapi sejak akhir-akhir ni, kawasan ni mula tak aman. Ramai orang selalu nampak kelibat pocong lah. Ada yang cakap pocong ni belaan orang lah. Okay. So basically kawasan tu dah tak berapa nak senang lah. Aku ni kadang rajin bangun dalam pukul 3 ke pukul 4 pagi macam tu. Bila aku nak ke dapur, aku dengar bunyi plastik bergerak. Saja je pandang kat tingkap dapur yang tertutup tu. Tiba-tiba nampak ada benda putih melintas. Risau. Benda tu berhenti sekejap kat tingkap. Lepas tu, aku rasa seram lah. Seram weh. Aku lari ke ruang tamu and tidur kat sofa je lah malam tu. Takut sampai nak pulas tombol pintu bilik pun dah tak larat sebab kecut perut nampak benda tu dekat tingkap tiba-tiba. Sampai sekarang, pocong tu terus ganggu orang. Dia suka usik-usik orang. Kadang tu dia steady je lepak atas bumbung. Duduk kat atas pokok kelapa. And duduk kat atas pasu bunga orang. Okay, ada malam ni, aku keluar rumah nak ambil angin lah kononnya. Okay, sempatlah aku rakam satu sosok yang dikatakan tu. Korang boleh tengok gambar yang aku sertakan ni. Tapi tu bukan edit tau. Gambar ni betul-betul real. Aku yang ambil sendiri. Dia bagi gambar lain macam gambar ni. Okey guys. Mana? Ini gambar yang kita akan naikkan sebentar ni nanti. Gambar pocong tu kan. Mana gambar dia? Kat mana? Oh. Okey, so inilah gambar dia guys. Gambar yang disertakan oleh siapa nama penulis ni? Tak ada. Sana tu nama orang. Ya ke di sana di sini? Sana. Pocong ganggu penduduk taman. Dia percaya benda-benda ni? Benda-benda macam ni sebenarnya selagi kita tak nampak, minta simpang, selagi kita tak nampak, kalau boleh kita boleh alihkan benda tu dari pandangan kita. Tapi bila kita dah nampak, kepercayaan tu akan ada lah. Tapi Alhamdulillah sehingga ke hari ni
tak pernah ada apa-apa lagi. So far tak ada. Tak ada. Okey. Belakang kita ni tingkap. Janganlah. Okey, kita teruskan dengan kisah ketiga. Okey, kisah yang ketiga ni guys. Tak lain tak bukan kisah yang dihantarkan oleh Mayang Sari. Mesti korang suka kan? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Fiz, kali ni bukanlah kongsi tentang pengalaman berubat, tapi sekadar nak berkongsi macam mana kita nak tahu yang kita ni dihantar ataupun terkena sihir santau. Kau. Dan antara tanda-tanda yang anda telah terkena ataupun dihantar sihir santau ni, dia ada bagi beberapa poin dekat sini. Poin yang pertama, tekak korang ni akan rasa sakit macam ada habuk yang melekat dekat kerongkong. Minum air banyak macam mana sekalipun, tetap akan terasa habuk-habuk kecil tu berada dekat kerongkong. Dan lama kelamaan, habuk tu akan terasa tajam sampaikan nak makan pun tak boleh, nak minum pun tak boleh. Sebabkan rasa sakit, rasa pedih. Batuk kecil-kecil ni pun kadang-kadang dia akan datang dan lama kelamaan batuk tersebut akan menjadi lebih lama, lebih teruk. Makin lama makin teruk. So, itu adalah tanda yang pertama guys. Yang kedua pula, bahagian tengah dada ni, dia akan terasa macam pedih, dia akan terasa panas. Kan? Jadi, dia membuatkan kita punya nafas ni rasa pendek dan juga rasa sakit di bahagian bahu, belikat, sebab tu kita nak tarik nafas. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga pula, nafas ni dah mula berbau macam darah guys. Bau hanyir nafas dia ni. Kan? Walaupun tak ada sebarang pendarahan keluar daripada nafas ni, daripada mulut ni, tapi dia still bau hanyir. Kan? Walaupun kita tutup mulut, nafas melalui hidung pun dia rasa macam ada bau hanyir. Dia bukan bau busuk tak busuk gigi tau. Lain Okey. Jadi itu adalah benda yang sangat penting lah untuk kita perhatikan. Kalau katakanlah benda pertama, kedua dan yang ketiga ni berlaku kepada diri kita, tanpa ada tanda yang keempat, itu bermakna anda bukan disihir ataupun terkena sihir. Itu hanyalah perkara biasa yang perlu mendapatkan rawatan doktor walaupun telah lama mengidap dia ni. Tapi kalau ada yang keempat ni, ada yang poin yang keempat ni, segeralah bertemu dengan perawat-perawat yang kita kenal dan berusahalah untuk kita cari penawar dia ni. Jadi, apakah tanda yang keempat ni guys? Jadi selepas tanda-tanda pertama, kedua dan ketiga tu ada, tak lama kemudian anda masih rasa macam orang kata ambil tak peduli, dah mula dan kita dah mula untuk nampak binatang berbisa macam ular hitam, kalajengking, lipan bara yang warna hitam, laba-laba besar yang berbisa cuba masuk ke dalam rongga tubuh badan kita ni. Nampak dengan mata kepala sendiri dan bukan mimpi. Basically kita boleh nampak dengan nyata lah benda tu kan. Jadi kalau katakan benda ni bermimpi, benda tu macam mainan tidur je. Tapi kalau katakanlah nampak benda ni dengan jelas dengan mata kepala kita sendiri, itu bermaksud makhluk tu cuba ataupun muncul untuk memasuki tubuh badan kita ni. Itu bermakna sihir tu sedang memburu kita. Jadi orang dekat sekeliling kita pun tak terbuka hijab dia. Diorang tak akan nampak benda-benda yang kita nampak ni. Tapi kalau katakan ada orang yang terbuka hijab dia ni, dia sendiri akan bagi kita warning lah, bagi kita amaran supaya berhati-hati sebabkan dia boleh nampak binatang-binatang tersebut cuba untuk buru diri kita ni. Jadi guys, selagi benda-benda tu belum muncul, walaupun tanda-tanda 1, 2 dan 3 tu ada, tak bermakna anda telah disihir ataupun terkena sihir santau. Jadi bagi yang dihantar melalui angin pula, 7 ataupun 7 telur, diorang bagi nama ni. Setiap makanan yang anda makan akan berbau seperti telur tembelang dan juga berbau hanyir darah. Kadang-kadang akan muncul dalam makanan ataupun minuman anda dalam bentuk darah beku ataupun daging yang busuk. Sama juga seperti apa yang saya katakan tadi, Pis. Orang dekat sekeliling kita ni yang tak terbuka hijab ni takkan nampak apa benda yang kita nampak. Tapi kalau ada yang orang hijab dia terbuka, dia sendiri akan bagi amaran supaya berhati-hati kerana dia dah nampak gangguan-gangguan tersebut seperti sedang memburu kita ni. Jadi Fiz, pesanan untuk saya dan juga kepada semua penonton Markas Puaka ni, jangan biarkan makhluk-makhluk ni berjaya masuk ke dalam diri kita ni. Kalau katakan mereka berjaya masuk dan mereka bersarang dekat dalam diri kita ni, dia akan bersarang selama-lamanya. Walaupun kita dah berjaya sembuh, dia akan tetap berulang, ulang sampailah orang kata bersarang
benda ni dekat dalam diri kita. Jadi Fiz, kalau katakanlah ada rakan-rakan kita yang bagi tahu benda-benda pelik kepada kita ni, jangan sesekali kita fikir yang diorang ni gila. Kan? Sekurang-kurangnya kita boleh ikhtiar untuk cara menghindari benda-benda ni dengan menggunakan pelbagai pendinding diri dengan ayat-ayat suci Quran. Salam sayang kepada kalian dan terima kasih kepada The Segment. Cerita pasal santau. Scary. Tanda-tanda santau. It reminds me. Tak cukup putih. Cerita ni mengingatkan I tentang, ingat tak kita pernah duduk dekat rumah, salah satu rumah dekat Taman Tar? Yang atas bukit tu? Ya, okay. Ingat tak? Yang you jumpa telur. Yes. Jumpa telur dekat pot, dekat kita pot rumah. Tak pastilah yang 7 ataupun 7 telur tu itu adalah dia, tapi memang masa Hafiz balik dekat rumah tu memang jumpa sebungkus. Satu bungkus dalam plastik merah yang telah pecah. Telur yang dah pecah. Dekat atas kereta ke dekat lantai? Tepi parking kereta. Which is kereta dekat tepi tu. So tak tahu wallahu alam, kok lah kalau betul ada orang nak cuba 77 telur. 7 telur. Tapi hopefully not lah. Okay, sebab tu kalau macam benda-benda macam ni kita selalu macam sekarang pun dah banyak saranan kan daripada orang kalau macam jumpa benda-benda yang pelik ni jangan diambil, jangan dibuka, jangan dibawa balik. Even orang kata kalau jumpa 10 sen dekat shilling pun kan. Shilling dekat atas jalan depan rumah kita ke tepi kereta ke jangan ambil. Memang kita fikir benda tu rezeki. Kalau zaman dulu kita fikir macam jumpa duit itu adalah rezeki. Ambil. Jangan memperlekehkan rezeki macam tu, nanti rezeki kita ditarik. Kan wallahu alam. Tapi sebab I pun kadang-kadang ada juga rasa macam tu, 10 sen lah kan tak ambil rugi. Bukan rugilah, dia macam yelah it's duit kan. It's duit, takkanlah kita nak biarkan macam tu. Tapi bila fikir benda macam orang boleh hantar sebab zaman sekarang ni benda, dah sangat berbeza. Orang hantar santau ni dalam pelbagai cara. Pelbagai cara. Benda yang kita tak terfikir pun dia boleh hantarkan kan. So itulah, kena hati-hati. Tapi itu pun kita kena pesan dekat budak-budak, as in our kids lah. Especially budak-budak kena pesan dekat diorang, apa-apa jumpa bukan barang pula. Bukan barang kita, jangan ambil. Bahaya. Sebab sekarang ni pun manusia semuanya mentally ill. Macam pelik-pelik tu. Pelik-pelik. I think kita kena, you guys kena basically inform pada korang punya anak-anak juga yang mana yang pergi sekolah, especially yang sekolah rendah. Yang sekolah menengah ni mungkin diorang boleh fikir, especially yang budak sekolah rendah, standard 1, standard 2, standard 3 ni, pesan kat diorang if let's say diorang jumpa anything, tak kisahlah jumpa barang, jumpa duit, especially duit lah dengan barang-barang comel-comel ni kan, basically jangan ambil lah, just let it be. Kita kena ajar, kita kena educate benda-benda ni. Okay, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya, kisah yang keempat. Baca kisah keempat. Ni panjang, padan muka. Untuk kisah yang keempat ni dihantar oleh RCH. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera Cip dan para sahabat Markas Puaka. Hari ini baru berkesempatan untuk berkongsi secebis cerita yang anak saya alami. Cerita itu ringkas sahaja dan seram. Ringkas ni panjang dan seram yang agak suam-suam kuku katanya. Okey, saya mulakannya. Okey, jam sudah menunjukkan ke angka 1.05 pagi. Perjalanan kami dari Bukit Antarabangsa menuju ke Subang telah memakan masa hampir 2 jam. Okey, sejam kami berpusing-pusing dan berpatah balik di Lebuh Raya Gombak akibat dari tersalah memasuki laluan. Ni mesti ikut Waze ni, salah masuk jalan. Selalu macam tu lah. Perasaan menyesal mula timbul bila mengingatkan perancangan asal yang kami buat bertukar dari rangka asal. Sepatutnya perjalanan kami dari Kelantan seharusnya terus ke Subang. Memandangkan saya dan suami telah lama tidak menjejakkan kaki ke Kuala Lumpur, namun dengan keyakinan yang hanya berpandukan Waze, kan betul? Semata-mata rupanya menyukarkan lagi perjalanan kami. Waze ni kadang-kadang buat hal lah dia. Selalu macam tu. Okay, so pada pukul 11.30 malam ke pagi? Malam lah. Pada pukul 11.30 malam, kami baru bergegas untuk berangkat ke Subang. Dugaan kami pasti tidak sukar untuk mencari arah ke sana bila mengetahui laluan trafik pada waktu itu sudah berkurangan. Kami silap. So, rupanya dia lebih menyukarkan lagi perjalanan kami pada waktu itu. Perkara yang menyukarkan kami sebenarnya adalah persimpangan yang bercabang.
Beberapa kali kami tersalah memilih laluan itu. Sudahlah, kami tidak tahu ke mana hala arah tempat yang nak dituju tu. Banyak pula cabang ni nak kena pilih kan. Bagaikan orang buta lah yang merangkak-rangkak mencari laluan, membuatkan kami seolah-olah hanya memandu tanpa arah. Sesekali terdengar suara rakaman Waze memberitahu arahan, tetapi dalam keadaan yang gelap, gelita, ditambah pula nama-nama kawasan yang asing bagi kami, tidak banyak membantu dan menambahkan lagi tekanan dalam pemanduan kami. Akhirnya, suami berhenti di bahu jalan. Signal kecemasan dipasang, risau. Nanti jika ada lori ke yang datang daripada arah belakang, tidak menyedari keberadaan kami di tepi jalan tu. Nasib baik kenderaan yang kami naiki jenis pemanduan pacuan 4 roda. 4x4. Oh, 4x4. Jadi lampu kecemasan berada lebih tinggi daripada kereta biasa. Kami cuba bertenang dan bertanya-tanya kepada jalan. Dah tertanya-tanya kenapa jalan tu. Nak tanya kepada jalan macam mana? Macam mana jalan tu nak jawab? Jadi kami pun cubalah bertenang dan bertanya-tanya kenapa jalan keluar dari lebuh raya ni seolah-olah tiada penghujungnya. Okey, 5 minit kemudian. Perasaan sedikit tenang dalam hati, saya memohon doa dari Allah supaya kami dipandu keluar dari jalan ini, dan bermula dari saat itu, saya pun turut membaca ayat-ayat suci sebagai jalan terakhir bagi mendapat bantuan dari Allah. Alhamdulillah, Allah memudahkan urusan kami di saat itu, tidak mahu memikirkan perkara yang tidak-tidak dan menganggap semua ini adalah dari kesilapan masa yang kami pilih untuk memulakan perjalanan dan bukan dari perkara-perkara yang mistik. Okey, kami pun resetlah kembali panduan Waze di telefon kami tu dan meneruskan perjalanan dengan ucapan Bismillah dan Allahu Akbar. Sehinggalah akhirnya kami berjaya keluar dari laluan lebuh raya itu. Kami pun menghela nafas lega. Ingatkan perjalanan telah bertemu penyudah, tetapi sekali lagi kami diuji ketika memasuki susur masuk ke Shah Alam. Kami sesat lagi, stres kembali menguasai diri. Okey, sedikit pertengkaran antara saya dan suami juga mula tercetus. Silakan suami isteri, yang bininya tak pandai baca map, yang lakinya ikut otak sendiri. Konsepnya pergaduhan berlaku. Sudahlah, esok pagi-pagi lagi kami harus berangkat ke Nilai untuk urusan lapor diri anak saya sempena majlis convocationnya. Tetapi sehingga ke saat ini kami masih lagi berlega-lega tanpa bertemu titik berhenti. Tujuan kami ke Subang malam itu ialah untuk menumpang tidur di rumah adik lelaki suami, memandangkan Subang ke Nilai hanyalah memakan masa selama sejam sahaja untuk sampai. Dalam kepekatan malam di pinggir lembu raya, kami tekad untuk meneruskan perjalanan sehingga sampai ke Subang, biarpun masih belum pasti bila nak sampai tu. Okey, jam sudah hampir pukul 2 pagi. Dengan badan yang letih dan mata yang mengantuk, kami gagahkan juga mencari jejak laluan ke destinasi. Sehinggalah sampai di kawasan yang agak tidak jauh dari kediaman mereka jika merujuk kepada jarak yang dipaparkan di dalam Waze. Dengan segera suami menelefon adiknya. Terdengar arahan dari adiknya supaya kami menunggu di situ dan dia akan datang menjemput kami. Bila mendengar arahan dari adik ipar itu, kami semua menarik nafas lega. Ketegangan yang tadi kami alami telah pun rasa kendur. Telah kendur. Macam nak tukar ayat tu? Ketegangan yang tadi kami alami telah berasa lega. Lega, relax. Okey. 10 minit kemudian, adik ipar saya sampai dengan sebuah motosikal. Dia mengajak kami untuk mengisi perut terlebih dahulu sebelum pulang. Tapi kami menolak dengan badan dan mata yang dah terlalu letih membantutkan selera kami pada waktu itu. Kami cadangkan untuk terus ke rumahnya. Kami mengikuti dari belakang. Nasib baik juga hari ini dia bercuti dengan sanggup datang menjemput kami. Jika dibiarkan, kami meneruskan pencarian lokasi rumahnya kerana jalan ke rumahnya masih lagi jauh dan harus memasuki tapak pembinaan kondominium yang sedang dibangunkan dan jalannya agak gelap tanpa lampu jalan. Oh, ni mesti dekat dekat ruangan Subang Airport tu, banyak construction kan, dengan banyak kondo kat situ, that kind of area. Maybe. Okay. Ketika kami memasuki tapak pembinaan kondominium, anak perempuan saya yang berada di belakang tempat duduk tiba-tiba mencengkam bahu saya dengan kuat. Terkejut saya dibuatnya.
Saya pandang ke belakang, anak perempuan saya berada di tengah-tengah antara kerusi pemandu dan penumpang, matanya liar memandang ke hadapan. Saya pegang tangannya dan berbisik supaya jangan lalai, supaya membaca ayat-ayat Al-Quran. Namun saya melihat mata anak saya itu masih lagi memandang ke hadapan dan cengkamannya semakin kuat. Saya juga seperti terpaku ketika itu, namun masih lagi waras. Beberapa minit kemudian, saya pun tepuk tangannya berkali-kali dan berbisik dengan suara yang agak keras supaya tidak terlalu melayani perasaan yang dia rasa saat itu, sambil mengarahkan sekali lagi untuk membaca ayat-ayat suci. Kali ini, dia seolah-olah tersedar dari lamunan. Terlihat matanya berkaca dengan air muka yang sedang dalam ketakutan sambil dia memandang saya dengan muka yang pucat lesi. Saya mengisytiharkan supaya jangan melayani perasaan takut itu. Saya sememangnya sedia maklum dengan perilaku anak perempuan sulung saya itu jika ada sesuatu yang mistik berlaku atau yang mengganggunya. Okey, tidak lama kemudian, kami sampai di pekarangan apartmen 5 tingkat itu. Terdapat deretan kereta-kereta penghuni apartmen memenuhi kiri dan kanan laluan. Di hujung kawasan itu terdapat kawasan yang berbukit dan ditumbuhi hutan-hutan kecil. Saya mengarahkan anak saya mengejutkan adiknya yang sedang nyenyak tidur. Kelihatan anak sulung saya itu telah tenang sedikit bila saya menyuruhnya jangan berhenti membaca ayat-ayat suci itu. Namun hati saya pula kembali berdebar-debar bila melihat kawasan parkir yang penuh dengan hutan-hutan kecil walaupun kawasan yang terang dengan lampu jalan. Tetapi disebabkan suasana yang sunyi dan sedikit berangin itu menambahkan rasa seram yang mampu menaikkan bulu roma sesiapa pun. Bila turun saja daripada kereta, tiba-tiba saya rasa bulu tengkuk saya merinding dan seperti ada sesuatu mematikan suami. Matikan suami. Macam matikan suami. Mematikan kami. Bila turun sahaja daripada kereta, tiba-tiba saya rasa bulu tengkuk saya merinding dan seperti ada sesuatu memerhatikan kami. Saya menundukkan pandangan, tidak berani memandang ke arah hutan-hutan kecil yang berada di hujung jalan berbukit itu dan cepat-cepat menarik tangan anak kecil saya itu serta mengisyaratkan anak sulung saya itu ikut bersama. Sementara suami dan adiknya sedang mengeluarkan beg-beg pakaian kami. Nasib baiklah blok apartmen adik ipar saya ini berada di bawah sekali. Kalau tidak, jenuhlah kami nak menaiki tangga dan naik ke tingkat atas. Kerana apartmen 5 tingkat tu tidak menyediakan kemudahan fasiliti asas lift untuk penghuninya. Apa yang lebih penting bagi kami lagi, ianya juga berada tidak berapa jauh dari tempat parkir kereta kami. Saya berdiri di muka pintu rumah sementara menunggu adik ipar dan suami kembali. Perasaan diperhatikan masih lagi terasa seolah-olah ada yang mengikori kami dari tadi. Tiba-tiba, anak sulung saya itu mencuit lengan saya dan mula bercerita. Umi, macam tu kot. Umi, nak tahu tak apa yang kakak nampak tadi? Belum sempat dia menyambung ceritanya, saya pegang tangan dia dan memicit sambil berbisik, "Shh, kita datang tempat orang, lebih baik kita diam." Hanya itu sahaja yang mampu mengisyaratkan anak saya supaya dia berhenti dari meneruskan ceritanya tadi. Kerana saya dapat merasakan seperti ada sesuatu yang tidak tembus pandang dan berlega-lega di sekeliling kami. Anak saya terus mengunci mulutnya dengan muka yang pucat. Dia merapati tubuhnya ke tubuh saya. Saya pun memesan. Sebelum masuk, baca bismillah, kemudian baca ayat kursi. Dan jangan lupa beri salam ya. Adik pun sama baca bismillah dan ayat Al-Quran ikut Umi baca. Arah saya kepada anak bongsu saya itu. Dia pun mengangguk faham tanpa berkata apa-apa. Setelah kami masuk ke dalam rumah, barulah anak perempuan saya memulakan cerita. Menurutnya, ketika kami memasuki selekor pertama tapak pembinaan itu, dari suluhan lampu kereta kami, dia ternampak susuk tubuh seorang lelaki yang memakai t-shirt hitam, berkola dan berseluar jeans lusuh. Kepalanya siap bertopi keledar. Tapi kenapa lelaki itu hanya berdiri mematung sahaja tanpa meminta bantuan kami? Belum habis dia berfikir, kereta kami pun memasuki selekor yang kedua. Apa yang mengejutkan, kelihatan lelaki yang sama berdiri di selekor dua itu menyirap darah dia ketika memandang kali kedua.
which is lebih jelas, seolah-olah lelaki itu berada betul-betul di hadapan dia. Kalau tadi dia hanya nampak sepasang t-shirt hitam berkollar dan seluar jeans lusuh, tapi kali ni dia nampak jelas bentuk tubuh lelaki itu, cuma mukanya kurang jelas. Di badan lelaki itu penuh dengan kekotoran dan carikan di seluarnya, seolah-olah lelaki itu baru saja mengalami kemalangan, manakala topi yang dipakai lelaki itu sengit sebelah. Topi helmet tu? Topi keledar. Dia tak tulis tu. Okay. Topi keledar yang dipakainya tu sengit sebelah. Okay. Tubuhnya kaku, perasaan takut menguasai diri, hampir menitiskan air mata kerana ketakutan walaupun wajah lelaki itu tidak jelas kelihatan, tetapi dia tahu yang lelaki itu sedang memandangnya. Dia seperti terperangkap di dalam dimensi yang lain. Entah beberapa minit dia berhadapan dengan sosok lelaki misteri itu. Jika mengikut logik akal, belok selekoh tidaklah memakan beberapa minit. Paling lama pun hanya makan saat je. Pada malam itu kami tidur tanpa gangguan sehinggalah saya bangun untuk solat subuh. Ketika mengambil wuduk, saya terdengar seperti ada orang berlega-lega di sebalik dinding tandas ni. Derapan kasar kakinya menggambarkan tapak kaki seorang lelaki yang memakai kasut getah. Bunyi itu betul-betul di sebelah luar bilik air ni. Saya tidak mempedulikan bunyi itu. Mungkin jiran sebelah sudah bangun dan hendak ke tempat kerja. Jadi, siapa yang muna mandi pada subuh tadi? Tapak kaki berjalan seolah-olah kawasan itu lapang, seperti tiada apa-apa di situ. Setapak demi setapak, derap kaki jelas dan nyata. Saya yakin dan saya tidak salah dengar. Ini membuatkan saya terfikir sejenak. Adakah perkara ini saling berkaitan dengan lelaki yang anak saya nampak itu? Adakah jemaah itu yang memerhatikan kami semalam? Dan adakah bunyi tapak kaki semalam itu juga datangnya dari sosok yang sama? Adakah makhluk itu mengekori kami sehingga ke depan rumah? Tetapi hanya mampu berlega-lega di luar rumah setelah kami anak beranak membacakan ayatul kursi sebelum masuk ke rumah. So itulah yang membuatkan saya terfikir. Soalan-soalan yang bermain di fikiran. Saya terus masuk dan batalkan hasrat untuk terus meninjau di kawasan sekitarnya lagi. Perkara ini saya diamkan saja. Jika diceritakan, takut nanti lain pula penerimaan orang terhadap perkara ini. Jika wujud makhluk halus pada subuh itu, maka itu salah satu pengalaman buat saya. Jika tidak, ianya boleh dijadikan sebagai pedoman untuk saya lebih berhati-hati dan menghormati jika datang ke tempat orang. Sekian. Panjang cerita. Ya, sampai hilang saya di alam itu. Berkicap nak baca. Okeylah, cerita dia jika disamarikan, dia daripada Kelantan datang ke Subang untuk singgah di rumah adik ipar dia untuk tidur sebab anak dia ada convocation di hari yang seterusnya tu, dan dia menerima gangguan. Okey, menerima gangguan. Tapi yang kena gangguan tu anak dia kan? Bukan dia kan? Tapi dia pun kena juga. Dia bangun subuh dan dia mendengar suara tapak kaki di luar toilet tu. Dan dia mengecam suara tapak kaki tu seperti tapak kaki seorang lelaki. Dan dia mengenguis kaki macam orang tu sedang memadamkan rokok di lantai. Yes. Macam tu lah. So, dia anggap itu sebagai gangguan di subuh hari, tapi kalau tidak dan bukanlah, mungkin hanya bayangan dia saja. Tapi masa yang anak dia kena ganggu tu pun masa dekat selekor pertama dia nampak kan mamat tu dengan helmet, dengan baju hitam berkollar, seluar susu, dan selekor yang kedua pun nampak juga. Ya. Yang lebih jelas lah masa kat selekor kedua tu. So dia anggap benda tu mengekor dia balik ke rumah adik ipar dia ni, dan dari situlah datang gangguan tu. Seram juga kan. Yang ni cerita pasal benda-benda penampakan ni macam ya, tapi dia itulah anak dia nampak tapi dia merasai. Okey guys, itu adalah cerita yang keempat, cerita daripada RCH, hijab anak dan lelaki misteri. Okey, tanpa masa jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah kita yang kelima yang dikongsikan oleh Amy Fitri. Assalamualaikum kepada Abang Hafiz dan juga kepada semua penonton The Segment dan juga Markas Puaka. Nama aku Amy Fitri, aku berasal daripada Kuala Kerai, tapi aku sekarang menetap dekat rumah sewa di Tumpat, Kelantan. Dan kisah ini berlaku semasa aku berada kat kampung. Jadi Pis, diringkaskan cerita,
adik aku ni ada bela banyak tau. Banyak kucing dan pada malam tu kita orang sekeluarga alamak bateri mampus. Nah. Jadi diringkaskan cerita, aku ada membela banyak kucing dan pada malam tu kita orang sekeluarga sedang menjamu makan malam lah. Kita orang tengah dinner dan masa tengah syok-syok makan ni sambil bersembang-sembang dengan family, secara tiba-tiba terdengar macam ada bunyi suara kucing bergaduh dekat atas atap rumah aku ni. Jadi aku dengan adik aku ni memang minat sangat lah dengan kucing. Sampaikan pada malam tu kita orang ni rela memanjat atap rumah dengan tangga sebabkan kita orang nak ambil kucing tu kan. Jadi masa adik aku tengah panjat dan nak ambil kucing tersebut, secara tiba-tiba dia melompat daripada atap rumah sampaikan dia terjatuh. Okey, terjatuh dan mujurlah tak ada apa-apa yang berlaku pada adik aku pada ketika tu lapis kan. Tapi masa dia jatuh ni, keadaan dia memang sangat-sangat menggigil ketakutan pada waktu tu. Jadi aku pun tanya dekat adik aku ni, bro, kau ni kenapa kan? Jatuh menggigil sampai macam ni sekali. Dan pada masa yang sama, Fiz, dia suruh aku pergi panjat pula. Kata, bang, kau pergi panjat pula bang. Kau pergi tengok sendiri, dia kata kan. Untuk ambil kucing tu lah dia cakap. Jadi aku pun panjat lah. Jadi masa aku tengah panjat, nak sampai dekat atap rumah ni, secara tiba-tiba aku ternampak macam ada muka hitam sebungkus kain putih. Muka hitam dekat dalam sebungkus kain putih dalam keadaan yang sama-sama. Tak lain tak bukan pocong. Pocong pada malam tu, Fiz. Jadi pada malam tu memang kecoh lah kita orang sekeluarga kat rumah ni. Berada dalam keadaan ketakutan lah kita orang ni. Jadi Fiz, itu je lah cerita yang aku nak ceritakan dan aku mohon maaf kalau katakan ada salah ejaan. Yelah, first time aku hantar cerita macam ni. Jadi insyaAllah kalau ada kesempatan aku share lagi satu lagi cerita yang berlaku dalam kehidupan aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ni dia panjat, bumbung. Adik dia nampak jatuh. Adik dia ni pun kurang ajar juga. Suruh abang dia pula pergi panjat. Panjat-panjat ada muka. Scary Scary. Kalau malam-malam, you jangan suruh panjat mana-mana pun. Tak panjat. Tapi kadang-kadang terfikir juga kan, kalau macam ni lah. Kita punya bumbung kan macam asbestos tu kan, kita boleh buka untuk pasang lampu. Bilik ni tak adalah kan kat luar. Buka, dia pasang lampu kan. Buka je. Ish. Bongok lah ini. Nasib baik dia tak ada repair apa-apa. Boleh lah. You are selamat. Nasib baik Okey. Sebelum kita tamatkan kita punya siaran pada malam ni, kita ada lagi satu cerita untuk kita kongsikan bersama. Tapi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni di kedua-dua platform yang kita ada, di TikTok dan juga di saluran merah. Dan juga terima kasih kepada anda yang dah menyumbang melalui super sticker, super chat dan juga TikTok gift pada malam ni. Dan ini adalah format yang terbaru. Format yang terbaru pada hari ni, which is kita more pada cerita seram. Okay? Selalunya saya akan buat show sorang-sorang, tapi once in a while saya akan ajak dia untuk kita bersembang, bertukar-tukar cerita dalam format yang sebegini. Jadi mungkin kita perlukan feedback daripada anda semua, sama ada anda okey ke tak dengan format yang sedemikian rupa. Dan kalau katakan anda okey, dan mungkin kita akan teruskan lah. Kalau kata tak okey, kita akan teruskan juga. Kan sebab kalau korang tak okey pun, I hanyalah host paksaan. So nak tak nak saya masih berada di sini, akan dipaksa untuk selama-lamanya. Because once in a while saya rasa macam nak buat perubahan lah dekat the segment, because we have been running the segment dah 3 tahun lebih dengan format yang sama, tapi sekarang kita dah masukkan Mana Suka Podcast, kita dah masukkan Markas Puaka on the go before this kan. So at some certain time kita akan masukkan segmen-segmen yang berbeza sedikit format daripada kebiasaan dia kan. Tapi you okey ke? I okey lah once in a while, sebab I bukan orang yang boleh duduk depan kamera untuk bercerita ataupun di-record. Tak natural lah, tak natural. Tapi I cuba demi suamiku. Okay, but then kalau korang suka, terima kasih. Yang mana yang tak suka, bolehlah bagi tahu apa yang boleh di-improve. Yes. So I akan cuba untuk improve myself to make sure dalam penceritaan tu adalah sempurna bagi telinga-telinga anda. Okay, so make sure you guys tinggalkan feedback, tinggalkan komen. It doesn't matter lah komen yang macam mana, komen yang membina. Obviously kalau komen-komen yang kecam-kecam ni, kita orang memang tak akan ambil pot lah. Tapi of course yang mana yang ada buat komen-komen yang membina, kat mana yang kita boleh improve. Because bagi saya kan, the segment ni dia tak perfect tau. At some certain time memang kita akan perlukan feedback daripada orang ramai untuk kita improve kita punya performance, improve kita punya quality of the shows dan sebagainya. Jadi korang punya feedback tu sangat-sangat diperlukan lah, sangat-sangat diperlukan, dan kita hargai korang punya feedback. Okay, alright, cerita yang ke-6. Cerita yang ke-6 pada malam ni. Silakan. Okay.
Cerita yang keenam akan disampaikan oleh hos paksaan anda. Okey, cerita ni dihantar oleh Puan Lin yang bertajuk Kampung Dalam Hutan ataupun Hantu Air. Hantu air. Jarang kita dengar pasal hantu air. Jarang, Selalu selalu pocong, pontianak, kakak cantik, kan, pocong yang paling ni, tapi yang hari ni berbeza sikit, hantu air. Okey, jom kita teruskan. Okay, Assalamualaikum Cip, saya Puan Lin dari Sabah. Sabahan. Okey, ingin kongsikan kisah seram yang dialami oleh suami suatu ketika dahulu bekerja di hutan belantara antara sempadan Sabah dan Indonesia. Dahulu suami seorang pekerja bahagian pembalakan antara tahun 1994 hinggalah 1999. Kejadian pertama berlaku dialami ketika para pekerja nak membuat jalan untuk laluan kenderaan berat dalam hutan. Apabila tiba waktu Zuhur, suami arahkan para pekerja berehat dan suami pun pergi berwuduk di tepi sungai. Entah dari mana ada seorang lelaki ni muncul mengajak suami dan rakan sekerja untuk solat di surau kampung di surau kampungnya. Suami pun menoleh ke arah yang ditunjuk oleh lelaki tersebut. Iyalah ada kampung. Lepas tu tiba-tiba terdetik dalam hati suami dia berkata, tadi aku lalu sini tak ada pun kampung atau kawasan penempatan. Dalam kertas peta lokasi ini hanya sebut hutan tebal saja. So suami pun menoleh lagi kali kedua ke arah orang tadi. Orang itu sudah hilang serta-merta. Yang ada hanya pokok-pokok besar. Okey, itu kisah pertama yang dikongsikan oleh Puan Lin. Dikongsikan kisah kedua juga di tempat yang sama yang dialami oleh salah satu pekerja. Okey, pada waktu senja, masa tu time maghrib. Okey, dia ingin mandi dekat sebatang sungai ni lah. Semasa nak pergi ke arah sungai, dia terdengar suara budak-budak meminta tolong. Tolong. Pekerja tu pun lantas berlari ke arah suara tersebut serta terlihat ada 5 orang budak-budak seperti sedang kelemasan. Ketika itu sedang membuka kasutnya dan hendak terjun ke sungai, salah seorang kawannya tiba-tiba datang menghalangnya dan berkata, jangan terjun, itu hantu sungai. Which is that hantu air lah. Maka terhentilah langkahnya di situ. Apabila mereka berdua memandang ke arah sungai tersebut, kulit kanak-kanak itu serba putih pucat, rambut serba merah dan mata pun merah serta mereka menyeringai, menunjukkan gigi mereka yang tajam bertaring dan perlahan-lahan tenggelam ke dalam perut sungai dan hilang. Okey Cip, saya harap bolehlah cerita ini Cip kongsikan pada para pendengar The Segment. Terima kasih dan Assalamualaikum. Okey, so cerita dia pendek-pendek tapi dia ada 2 cerita lah. Ya, dia ceritakan 2 tapi dua-dua cerita tu berlaku dekat hutan yang sama dekat mana suami dia bekerja tu. Which is satu lelaki misteri yang muncul dan hilang terus, dan satu lagi 5 budak hantu air. Itu seram Yang 5 budak tu sebab I macam kind of boleh terbayang kanak-kanak yang mandi dekat sungai semua serba putih pucat, rambut merah dan juga mata pun merah. I duduk terfikir apa? Duduk terfikir Ulu Bendul. Oh my. Kan selalu Janganlah. kan kita Ulu Bendul best tau. Air kan, sejuk. Kan selalu kita pergi ke sana kalau balik kampung, nak balik daripada kampung kan kita selalu singgah Ulu Bendul. Tiba-tiba macam tak tahu bila cerita macam kan memanglah ini. Terbayang. So guys, kalau korang pernah jumpa hantu air, cuba komen dan describe macam mana rupa hantu air yang korang jumpa tu sama tak dengan Puan Lin ni cerita. Mana tahu ada rupa yang berbeza ke? Macam kita nak belajar juga kan. Macam cerita yang hantu air tu dulu ada satu Tuan Haji Aiman. Ada? Dia cerita pasal hantu air ni, dia pergi diving ke pergi menyelam something lah, tapi dia kena tarik dengan benda ni. Tapi dia nampak ke rupa dia? Dia tak nampak rupa dia, tapi dia rasa kena cengkam. Kena cengkam tarik ke bawah. Nasib baik kawan dia nampak dia, kalau tidak dah tak ada. Okey guys, saya rasa itu saja untuk malam ni dan insya-Allah kita akan berkongsi lagi dengan lebih banyak kisah-kisah seram di episod yang akan datang. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insya-Allah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Mana tak I kena sambung? Aduh.